perintah kawalan pergerakan bersyarat di mana kebanyakan penjagaan telah dibenarkan beroperasi tapi dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Salah satunya seperti kita sedia maklum adalah untuk mengambil butiran-butiran peribadi dan juga suhu badan pelanggan-pelanggan yang datang ke premis perniagaan kita. Jadi dalam pengalaman saya sendiri, di mana saya pergi ke membeli makanan atau membeli barang, kebanyakan peniaga masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu menggunakan pen dan kertas. Ya. Jadi kaedah pen dan kertas ni terdapat dua kelemahan lah bagi saya lah. Satunya, kita dapat meningkatkan lagi risiko penularan wabak COVID-19 ini. Kenapa? Sebab kita bertukar pen tu. Pen tu bertukar tangan dari satu individu ke satu individu lain. So dalam sehari tu katakan pasar raya tu ada 500 pelanggan. So, jadi pen tu 500 orang pegang. So, jadi situ kita tak tahu dari 500 orang siapa yang mungkin ada membawa virus COVID ni kan. Jadi dia mungkin dapat meningkatkan penularan atau risiko penularan tu akan meningkat disebabkan pertukaran pen ni. Satu yang keduanya ialah kelemahan menggunakan cara tradisional pen dan kertas ialah kita harus menyimpan dengan proper lah, dengan baiknya lah kertas-kertas yang kita gunakan tu, rekod-rekod tu kan. Dan kertas-kertas seperti kita dah maklum dia mungkin boleh hilang, boleh rosak ataupun boleh koyak, basah disebabkan maybe air tumpah. Jadi dia ada dari segi rekod tu mungkin dia ada sedikit risiko lah kan jika kerajaan minta untuk audit dan sebagainya. Jadi mungkin kita ada kesukaran jika kita tidak menyimpan rekod-rekod tu dengan baik lah kan. Jadi sini disebabkan itu saya menyarankan pada peniaga menggunakan Google Form dan juga QR Code untuk mengambil butiran-butiran pada pelanggan. Jadi saya lihat kebanyakan penyampaian yang besar ataupun establish mereka sudah menggunakan Google Form dan QR Code ni kan. Jadi I think peniaga yang mungkin kecil yang ataupun kurang pengetahuan IT ni mungkin boleh berjinak-jinak atau boleh mula menggunakan. Jadi itu sebab saya menghasilkan video ni, diharap dapat memberi manfaat lah pada para peniaga-peniaga yang masih lagi belum ataupun kurang pendedahan dari segi teknologi. Yang kita dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses ataupun prosedur kita. Okey. Saya akan mulakan dengan langkah pertama. Langkah pertama kita perlu membuat akaun Google. Sekarang ni dah tahun 2020, saya rasa kalau tak semua orang, saya rasa kebanyakan orang memang dah ada akaun Google lah. Kalau tak ada sekalipun, saya rasa tahu macam mana cara untuk membuat akaun Google tu lah. Jadi saya rasa saya tak perlu terangkan lagi macam cara untuk membuat akaun Google. Okey. Lepas membuat akaun Google tu, kita akan pergi ke melayari Google Docs, Google Form ini. Jadi pautan pada Google Form ni saya ada letak di bawah butiran video ini. Boleh lihat di sana ya. Boleh lihat di sana butiran ni. Jadi pautan ni tekan dan masuk Google Form. So bila kita dah masuk Google Form, kita akan daftar masuk menggunakan akaun Google kita. So after kita daftar masuk akaun Google, so dia akan buka paparan sebegini, right? Dan kalau kita lihat di sini, dia dah ada beberapa template ataupun contoh lah yang dia dah beri. Yang dah siap dia beri, kita boleh gunakan. Jadi macam case untuk para peniaga ni, nak mengambil butiran ni, dah ada pun template. So kita tak payah nak mula dari kosong. Ni contact information. Itu je yang kita perlukan. Kalau peniaga ni, contact information kan. Butiran peribadi para pelanggan kita kan. So jadi kita boleh pilih saja contact information ni, right? Okey. Selepas kita pilih, sekarang borang yang kita hendak buat tu dah terbuka. Okey. Sini ada berapa? Ini adalah tajuk dia. Tajuk. Okey, tajuk untuk borang kita tu ataupun borang itu tu. Okey, sorry. Ini adalah apa-apa butiran lah ataupun arahan yang nak diberikan kepada pengguna lah ataupun pelanggan kita. Okey. Okey, jadi saya mulakan. Maybe saya letak kedai runcit Ali contohnya. Kedai runcit Ali. Butiran pelanggan bagi PKPB. Contohnya lah, contoh
Okay, mari kita masuk ke arahan. Sila isi semua soalan. Okay. Jadi kita kat sini, dia dah template ni, template yang disediakan Google dah menyediakan beberapa soalan. Okay, jadi kita boleh lihat sama ada kita nak mengekalkan ataupun kita nak membuang soalan tersebut. Okay, dalam kes kita nak mengambil butiran ni, setahu saya yang diperlukan cuma nama, nombor telefon dan juga suhu badan. Right? Yang lain tu tak perlu. IC ke email tak perlu. Right? So, jadi yang paling penting nama dah ada. Okay, email tidak perlu sebenarnya kan? Tidak perlu. Kita boleh klik di sini. Dekat 6 titik ni. Klik di sini. Dan sini kita akan buka menu lah untuk soalan ni. Apa-apa kita boleh buat ataupun kita boleh ubah soalan ni. Jadi dalam kes email kita nak buang. So ada logo tong sampah sini. So kita delete kan. Begitu juga dengan alamat, address. Kita delete. Okay, phone number kita kekalkan. Comments ni. Daripada delete tu saya nak menukar. Kita tukar sini. Letak suhu badan. Okay. Di sini kita dapat lihat paragraf betul. Sini adalah jenis data yang kita ingin pelanggan kita masukkan. Dalam kes suhu badan ni, dia adalah cuma jawapan pendek, short answer. Sama juga dengan phone number dan name, short answer. Dia bukan paragraf. The short answer. Baik. So, okay. Satu lagi perkara yang penting. Baik, perkara yang penting adalah yang kita lihat di sini. Dalam menu ni dia ada required. Itu maknanya itu masuk kalau kita klik button required ni, butang required ni, itu maksudnya pelanggan kita ataupun pengguna form ni mesti menjawab sebelum dapat menghantar form ni. Kalau tak jawab, Google akan form ni akan memberi informasi yang belum lengkap lagi. Jadi dalam kes ni memang semua tiga-tiga soalan ni diperlukan lah kan. So kita akan klik tiga-tiga required. Okay. Sorry. Okay, saya jadi terlengkap. Jadi mungkin kalau kita ada pertambahan soalan, mungkin kita nak mengambil kesempatan ni nak menambah halang-halang orang dah menjawab kan. Maybe kita nak buat satu soalan yang berkaitan survey atau kaji sijil berkaitan kedai kita. Kan, contohlah kita boleh tambah soalan di sini. Kita ada beberapa section ni, beberapa butang sini. Kalau menambah soalan, inilah butang add question yang butang tambah ni. Okay, saya sebagai contoh sajalah. Saya tambah. Adakah anda berpuas hati dengan servis kami? Contohnya. Right? Okey, kalau dalam situasi ni macam kaji sidik. So maybe kita nak letak kan linear scale. Kalau survey ni kita boleh pakai linear scale lah. Daripada 1 ke 5 lah. 1 tidak puas hati. 5 sangat berpuas hati. Puas hati. Okay, mungkin untuk soalan ni dia tak perlu required lah sebab dia bukan soalan wajib untuk dijawab. Okay, so jadi kita yang ni boleh letak bawah sekali. Kalau kita nak ubah, kita tekan butang titik 6 ni. Okay, kita boleh ubah kedudukan soalan-soalan kita. Okay, jadi saya rasa ini dah cukup bagus. Kan? Ini dah cukup bagus. Kalau nak menambah gambar, contoh seperti kita menambah logo dan sebagainya. Contoh, kita boleh menambah gambar seperti add image ni. Okay, contoh saya menambah add image ni. Kan? Ya, kita boleh upload. Kan? Kalau kita upload, contohnya saya cuba upload satu gambar sebentar. Mungkin saya upload logo saya lah kan, upload logo saya. So dia akan ada kat sini. So kalau gambar tu ni besar sangat logo saya ni sebab dia size besar. Okey. So contoh kalau ini kita punya logo kedai ataupun logo penjagaan kan, kita nak letak, itu cara kita muat naik lah. Okay, lepas dah siap, of course kita nak lihat macam mana rupa form ni kepada pengguna ataupun penjagaan kita. So kita boleh pergi ke preview. Ini preview, okay, tekan preview dan kita dapat lihat isi semua soalan. Sini inilah rupa dia borang yang akan pelanggan kita jawab. Okay. So, jadi kita boleh cuba jawab lah. Pelanggan kita mungkin jawab Ahmad. Telefon number 12345. Suhu badan. Ini selepas dicek lah suhu badan. Ada juga perniagaan yang saya pergi yang mereka letakkan
termometer saja di depan dengan QR code ni, dan dia macam self-service lah. So jadi interaksi pekerja dia dengan pelanggan ni kurang lah. So dapat mengurangkan lagi risiko lah, risiko penularan wabak ni lah. Okay, macam ni pelanggan kita jawab puas satu tempat. Dan dia submit. Itu contoh lah. Kan, contoh. Okay. Okay, jadi kita balik pada ni. Kita dapat lihat ni form kita. So sekarang kita nak send. Kita nak simpan ataupun nak bawa pautan borang kita ni ke QR code. Itu langkah seterusnya. Saya ulang balik. Langkah pertama, akaun Google. Langkah kedua, masuk Google Form and buat borang seperti yang saya tunjukkan tadi. Langkah ketiga, kita nak mengambil pautan borang ni dan menukarkannya kepada QR code. Okey? Okey, jadi kalau kita tengok ni, kita tekan, saya ulang sekali, kita tekan pergi pada send ni. Okey, dia ada beberapa cara lah. Kalau send, kita boleh send ke email. Kalau ini adalah kaji selidik yang biasa kalau nak buat. Kalau ni, boleh pakai email. Tapi dalam kes ni, kita nak translatekan dia atau tukarkan pautan dia kepada QR code. Jadi kita pergi ke logo ni. Buat logo clip ni, ini logo pautan. Ini adalah pautan untuk borang kita lah. Jadi kalau boleh, ni panjang kan. So kalau boleh kita shorten kan URL. Kita klik shorten URL ni. Dan kita dapat mendekkan pautan tu. Jadi sini kita copy ya. Kita copy. Tekan butang copy. Okey, saya dah copy. Selepas itu, kita pergi ke QR code maker. Okey. Saya ada jumpa satu QR code maker yang percuma. Yang saya rasa sangat bagus. QR code monkey ni. Sebenarnya pautan ni ada dalam butiran video di bawah juga. Tuan-tuan dan puan boleh periksa lah. Dan copy link sebut pautan sebut. Okey. Inilah QR code monkey ni. Okey, lepas kita buka, enter content ni. Ini adalah contoh QR code yang saya dah buat lah. Untuk saya. Okay, sekarang saya tunjuk cara buat lah. Okey, dekat enter content ni, kita pergi sini. Sini kita masukkan pautan kita. Kita paste pautan yang kita copy tadi. Okey. Ini semua kalau kita nak set color lah. Kalau kita nak QR code kita color merah ke apa, kita pilih lah. Tapi selalunya barcode ataupun QR code color hitam lah. Kan, jadi saya, yang penting kat sini, enter content tu sahajalah bagi saya. Even add logo image ni, kalau tuan-tuan dan puan nak letak logo perniagaan tu pun boleh letak. Macam saya letak sini. So dia akan terpapar di dalam QR code ni lah. Right? Ni design ni cuma reka bentuk QR code tu. Ini contoh lah. Jika saya milih reka bentuk ni, contohnya lah. Okay, saya create lah. Saya create QR code ni. Okay, dia akan bentuk macam ni. Kalau ini bentuk titik-titik tu, akan berubah titik-titik dia. Kalau macam ni, dia akan berubah ikut tu lah. So, jadi bagi saya QR code shape dengan iframe shape ni tak berapa penting lah bagi saya. Kan? Tak apa penting. Yang penting enter content tu. Sebab inilah yang paling penting. Inilah pautan yang akan dibawa oleh selepas pelanggan kita scan QR code tu. So mereka akan dapat pergi ke pautan. Jadi ini make sure pastikan pautan ni adalah yang tepat. Okay, selepas kita masuk akun, saya create QR code. Okay, sini kita boleh pilih kualiti. Kita nak kualiti lebih tinggi ke ataupun kualiti berendah. Selalunya saya suggest yang default. Yang telah disetkan oleh pihak laman ni pun dah cukup bagus lah bagi saya. Dah cukup bagus kan. So selepas dah membuat QR code tu, kita boleh muat turun. Muat turun. Okay, dia banyak jenis. Kita boleh muat turun dari segi PNG. Oh, ada error. Sekejap. Kita cuba kembali. Okey, masukkan balik pautan tu. Mungkin sebab laman ni dah terbuka lama, tak tutup-tutup. So maybe dia tak refresh. Okey, ni QR code yang baru. Okey, seperti saya kata, kita boleh download beberapa format lah. Sama ada PNG, SVG, PDF atau EPS. Tapi selalunya PNG dah bagus lah. Cuma download PNG ni. Okey, so dia dah download sini ya. Okey, selepas dah download ni, kita boleh buka dan kita boleh print. Kita check kita punya QR code tu. Okey, ini QR code kita yang di-download tadi. Jadi QR code ni tuan-tuan dan puan-puan boleh print ataupun masukkan ke dalam
Okey, jadi kita dah buka Microsoft Word Okey. Jadi kita boleh insert atau masukkan QR code tadi tu yang kita dah muat turun daripada QR code monkey tu. Kita buat tadi. Okey, lepas tu ada dekat sampai here lah. QR code tu. Masukkan kat sini. Lepas itu kita bolehlah masukkan beberapa arahan. Sila imbas QR code ini untuk menjawab ataupun mungkin untuk menjawab borang butiran pelanggan. Contoh macam itulah. Kita besarkan tulisan tu. Jadi dalam sini kita boleh print dan kita paparkan di hadapan premis perniagaan kita lah. Jadi itu saja yang saya ingin tunjukkan pada hari ini. Jadi saya harap video ini bermanfaat lah, harap dapat membantu para peniaga, especially yang lebih kurang arif tentang penggunaan teknologi untuk meningkatkan prosedur di tempat perniagaan ataupun premis perniagaan masing-masing. Jadi kalau anda rasa video ini bermanfaat, jadi minta tolong kita boleh kongsikan, share video ini dengan para keluarga, family dan juga kawan-kawan lah, with your friends. Right? Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapat lagi notification berkenaan tutorial-tutorial sebeginilah, sebab saya akan membuat lagi video tentang tutorial tentang aplikasi-aplikasi productivity lah, seperti Microsoft Word, seperti Excel dan sebagainya. Hai, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baik, setelah kita selesai dengan Microsoft Word, hai, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melihat kesemua respon-respon daripada pelanggan kita. Okey, pertama sekali satu benda yang penting yang saya lupa sebentar tadi. Okey, pergi ke, setelah buka balik Google Form ni, pergi ke settings ni, gambar gear ni. Okey. Okey, di sini kita lihat limit to one response. Ini kita hendak uncheck dia. Right? Sebab inilah kalau kita buat begini, maknanya satu pelanggan cuma dapat menjawab sekali, tapi pelanggan itu mungkin dapat menjawab datang ke kedai kita lebih daripada sekali. Ini bagi pelanggan yang mungkin akan login menggunakan data menggunakan akaun Google mereka untuk menjawab borang ini. Jadi untuk mengelakkan mereka tidak dapat menjawab lebih daripada sekali, so kita unklikkan lah butang ni. Kita tidak mau klik butang limit to one response ni. Okey. Jadi kita simpan di situ. Okey. Jadi saya menggunakan cara bagaimana hendak melihat respon para pelanggan. Okey. Ni ada satu respon. Okey. Sini. Lepas kita buka borang itu, kita lihat di atas ni response tu. Tekan ini, kita akan pergi ke bahagian ataupun section response tu. Di sini kita dapat melihat respon. Baik. Kita dapat melihat dia punya summary ataupun dia punya rumusan. Kita lihat berapa respon, satu respon. Baik. Kita dapat melihat respon lah. Ini kalau kita melihat respon berdasarkan soalan. Phone number. Kalau kita melihat suhu badan, semua akan keluar lah. Kalau ini berdasarkan respon individu. Baik, dia akan menunjukkan setiap individu. Tapi menangkan kita cuma ada satu saja respon sekarang ni, so satu sajalah. Okey, saya ambil contoh jika kita ambil respon yang satu lagi lah. Okey, maybe kita masuk city yang masuk nombor telefon dan suhu badan. Okey. Okey, dalam jawab itu okey. Last sekarang kita nak respon kita ada dua. So, kita melihat individual, kita melihat borang individu setiap pelanggan lah. Ini Siti, ini borang Siti, ini borang Ahmad. Kalau kita melihat soalan, kita ada dua respon. Respon pertama ataupun respon kedua. Kan? Kalau mereka summary, ini kan rumusannya ketika semua lah. Okey. Okey. Itu kalau kita melihat dari segi paparan di web. Kalau kita hendak melihat dari segi
bentuk Excel lah, bentuk Excel. Mana ini yang kita nak sebenarnya, bentuk Excel lah. So kita boleh tekan butang create spreadsheet ni. Okay. So dia keluar ni, kita cuma tekan create dan dia akan create spreadsheet itulah. Dia akan buka Google Docs juga. Okay. Jadi kita melihat ini semua respon daripada pelanggan kita lah. Kalau kita lihat, yang bagusnya di sini, dia mempunyai masa yang tepat, masa yang sangat teliti bila pelanggan kita menghantar borang tersebut. Kita dapat lihat semua butiran Ahmad, Siti, berapakah suhu dia. Kerana berpuas hati soalan tambahan kita tadi lah. Okay, dan dengan ini anda boleh sama ada mahu mencetak. Okay, kalau tak mahu mungkin nak save saja, anda boleh download. Okay, download sebagai Microsoft Excel contohnya, ataupun PDF dokumen. Right? Contohnya anda nak print, anda nak meng-email kepada mungkin pihak perusahaan minta email dan sebagainya lah. Saya tak tahu lah macam mana mereka buat audit, tapi kita membuat assumption lah. Email, kita tekan PDF dan you boleh export. Export dan dia akan download secara automatik lah. Jadi inilah dia. Jadi mungkin anda boleh print dan simpan di dalam file anda, kan, jika diperlukan ataupun anda boleh email PDF file ni. Right? Jadi saya rasa setakat itu yang saya ingin tunjukkan dalam video saya kali ini. Harapnya video ini bermanfaat. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jadi sila kongsi dengan para keluarga dan rakan-rakan, terutamanya para peniaga lah. Itulah tujuan saya buat video ini, untuk membantu para peniaga yang mungkin kurang arif tentang penggunaan teknologi dalam prosedur mereka. Right? Jadi minta tolong share lah. Right? Dan jika anda ingin melihat dapat notification tentang video-video tutorial sebegini yang saya akan buat lagi di masa hadapan, jadi tekan butang subscribe. Right? Jadi terima kasih menonton dan Assalamualaikum dan salam sejahtera.